Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting, cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat, yang cukup sesuai sebenarnya untuk bercakap tentang topik yang menjadi pilihan kita hari ini. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah krisis iklim, kesedaran, kerisauan dan tindakan. Dan seperti yang saya katakan, kita ada dua tetamu yang cukup relevan, dua tetamu yang cukup sesuai untuk bercakap tentang isu ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun ada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Sharifah Mazlina Said Abdul Qadir, yang merupakan wirawati negara, dan beliau juga merupakan pengembara kutub dan juga pengurusi NGO Awita. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Alhamdulillah, terima kasih jemput saya. Dah berapa lama tak bersama kami di Bernama TV? Tak adalah lama, saya rasa dalam 2 tahun sebelum ni, sebelum saya pergi ke pengembaraan yang baru ni. Sudah kedua lagi sini. Semua okey ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita ada lagi seorang lagi tetamu yang juga merupakan pakar dalam topik yang kita pilih hari ini, iaitu berkaitan dengan krisis iklim. Jadi jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, yang merupakan pengarah di Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, dan beliau juga merupakan fellow penyelidik kanan di Institut Sains Bumi dan Samudra Universiti Melaya. Jadi Datuk, apa khabar? Baik. Lama kita tak bersama tu. Ya. Saya pun dah tak ingat kali terakhir kita bincang sembang-sembang di Ruang Bicara. Kali terakhir tu saya dah menyatakan jangan duk ikut pungkok orang. Itu saya ingat. Okey, kepada anda, macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan apa yang sedang berlaku, bukan saja di negara kita tetapi di peringkat global sebenarnya bila kita bercakap tentang krisis iklim ini. Jadi kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, jangan lupa seperti biasalah kami menjadikan 2 talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, mungkin menarik kalau kita mulakan dulu dengan Profesor Datuk Dr. Azizan berkaitan dengan isu yang kita pilih ini. Dan macam kita lihat sekarang ini, kadang-kadang kita pun terkejut sebenarnya, apa ni Datuk ya, cuaca ekstrim yang berlaku dengan tanpa dapat kita duga, tanpa dapat kita baca, kemarau, hujan lebat, banjir serta gelombang haba dan sebagainya. Dan ianya berlaku bukan saja kita mengalami impak dan kesannya di negara kita, tetapi secara global juga ini merupakan satu masalah yang cukup serius sebenarnya. Pandangan Datuk sendiri, apa sebenarnya yang berlaku tu? Apa yang kita hadapi sekarang ialah isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan pemanasan global, di mana setakat inilah secara globalnya suhu telah meningkat. Kalau banding dengan 19th century, suhu kita telah meningkat lebih kurang secara purata 0.5 degree centigrade. Tetapi kalau kita pergi di kawasan kutub, bos kutub, khasnya kutub utara, Arktik, dia punya pemanasan dia mungkin dalam lingkungan 4 degree dah secara global. Tapi kita mesti, jadi ini mempunyai kesan bukan saja di cuaca dan laut di Arktik dan juga laut di Laut Selatan, ya, Southern Ocean. Tetapi dia juga mempunyai kesan ke seluruh sistem iklim dan sistem, orang kata sistem termohelan, iaitu sistem circulation laut. Jadi kesannya tu sedang bergolak, sedang terjadi, dan para saintis sedang meneliti. Tapi dalam satu hal yang menjadi permasalahan ialah untuk mengasingkan manakah kesan yang dikaitkan dengan pemanasan global dan manakah kesan yang daripada perubahan lazim. Itu masalah dia.
Jadi setakat ini masalah untuk bezakan yang mana lazim. Macam sekarang kita mempunyai hujan lebat. Dan mengapa kita mempunyai hujan lebat ialah kita dipengaruhi oleh La Nina dan juga IOD, Indian Ocean Dipole yang negatif, di mana laut Hindia dekat dengan Sumatera, suhunya lebih panas. Jadi ini semua merangsangkan hujan terjadi, perolahan terjadi. Jadi untuk tahun ini dan juga tahun 2021 kita dapat banyak hujan. Jadi adakah ini kesan daripada pemanasan global ataupun adakah ini kesan daripada perubahan lazim? Masih lagi belum dapat dipastikan. Itu masalah dia. Jadi kita kena, orang kata, dan kesannya juga berubah-ubah. Maknanya kalaulah kesannya macam kat India sekarang ataupun kat China sekarang, mereka menghadapi kemarau. Dia punya sungai dia dah, orang kata, banyak yang kering, ya. Jadi bagaimana satu-satu keadaan itu orang kata respons kepada perubahan iklim dan pemanasan global ini berlainan. Jadi itu pun kita kena perlu bezakan, kerana macam kawasan kita sebagai contoh, ya. Untuk kawasan kita itu yang saya kata jangan ikut bungkuk orang, kan. Jadi untuk kawasan kita, masalah besar kita ialah banjir, lebih hujan, bukannya kurang hujan. Okey. Tapi untuk San Diego dan untuk Australia, Melbourne dan sebagainya, masalah mereka ialah kurang hujan. Jadi bila isu ENSO dengan La Nina, ENSO ialah kering, ya. La Nina ialah banyak hujan. Untuk kita, La Nina bawa banyak masalah lagi bandingkan dengan ENSO. Jadi di sinilah yang saya kata dulu ni, jangan saya jumpa dengan you, jangan ikut bungkuk orang. Kerana masyarakat kat Amerika memang mereka kalau Australia pun, kalau ada ENSO, dia punya ladang dia ada kering apa dan sebagainya. Kerana mereka adalah negara yang dikatakan defisit air. Kita adalah negara bukan defisit, kita adalah negara surplus air. Kita dapat hujan lebih kurang 2 meter setahun di peninsula. Di Borneo 4 meter setahun. Jadi banyak mana air yang jatuh di kawasan kita. Jadi masalah kita ialah masalah banyak air. Bukan macam mana nak menangani masalah banjir dan sebagainya. Jadi berlainan dengan masalah yang dihadapi oleh Australia dan sebagainya. Okey, kita akan dapat lagi pandangan Datuk berkaitan dengan isu ini. Tapi saya sebenarnya nak berkongsi jugalah pengalaman dengan Dr. Sharifah. Ini orang yang tepat sebenarnya lah. Sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi. Saya tahu doktor sendiri pergi ke Antartika melihat keadaan yang telah pun berlaku. How serious is actually Dr. Sharifah bila kita bercakap tentang kesan dan juga impak krisis iklim itu di sana sebenarnya. Okey. Kalau saya nak share pasal yang pengembaraan saya yang baru ni, yang saya buat pelayaran bersama Sir Robert Swan pergi ke tepi pantai Antartika untuk misi Climate Force 2041. Saya nak sentuh sikit sebenarnya kesan pemanasan global ni saya dah nampak masa saya mengembara di Antartika 2004. Saya dah nampak dah kesan dia. Tapi yang paling ketara masa saya mengembara di Kutub Utara 2007. Kat situ memang kalau tengok open water, memang merata-rata open water. Hairline crack, saya kata beribu kot. Setiap 1 meter saya jalan, hairline crack. Setiap sikit jalan, banyak sangat hairline crack. Dan oleh kerana macam Datuk cakap tadi, kesan pemanasan global ni banyak sangat yang kita boleh rasa lebih teruk adalah di utara. Sebab tu pencairan ni itu lebih kerap, lebih sangat ketara, dan kadang-kadang menimbulkan banyak kebimbangan. Dan saya faham saintis pun banyak pergi ke sana, cara macam mana nak selamatkan
surface iceberg di Antartika tu yang floating tu daripada mencair lebih teruk. Ada yang buat ice sheet dia letak ada satu set 6 lapisan tu untuk protect daripada air batu di kutub utara ni mencair dengan begitu serius. Okey, tu 2007 pun saya dah nampak. In fact, masa saya menggambar tu pun saya berjumpa dengan blue ice. So blue ice ni bila saya tanya, okay, saya check blue ice ni sebenarnya adalah glacier dekat dalam dasar laut tu. So it's like macam wow, bila kita jumpa, saya ambil gambar tu, ramai yang kata Masya Allah, blue ice pun dah timbul dah. That saya mula membaca tentang kesan pemanasan global, memang agak teruk di sana lah. Okay, kemudian saya dah pergi Antartika banyak kali, dan yang terbaru ni yang saya pergi last March. Kami pergi menggunakan kapal macam dalam gambar ni. Ini gambar terbaru yang saya ambil ni. Okey. Memanglah kita tengok pun trans dia pun dah, gunung-gunung batu semua dah surface dah. Ini semua adalah kesan-kesan pecahan yang sekarang ini berlaku. Memang begitu banyak sangat iceberg. Saya difahamkan penguins pun dah hampir pupus. Kalau dulu menampak beribu-ribu koloni dia, masa saya pergi tu dalam ratusan saja. Dan banyak kali kami sampai ke sini memang menyaksikan sendiri bagaimana runtuhan tu berlaku. Jadi even sehari sebelum sampai pun saya boleh nampak masa kami melepasi drag passage tu sebelum masuk ke kawasan lautan ke Antartika ni, kita nampak bongkar-bongkar air batu sudah hanyut keluar. Kalau dia boleh lepas ke drag passage masuk ke sampai ke Argentina, ke Chile semua tu, dia akan sampai ke mana-mana lah. Jadi pecahan air batu yang runtuh ini, yang saya yakin dia juga melemparkan limpahan ombak, air laut yang naik. Dan macam gambar ni contohnya, even penguins also suffer sebab kawasan mereka tu dah semakin sempit, batu saja yang ada. Snow dah tak banyak. So banyak juga lah yang mati, yang cedera, dia tak boleh glide dan sebagainya kan. Siapa-siapa lah dia terpaksa mendaki naik atas untuk cari snow, so that they can survive lah. So that's very bad lah actually. Dan saya secara automatik kami jadi alumni untuk Climate Force 2041 ni, dan kita berkomunikasi dengan tim yang pernah pergi 10 tahun dulu. So kalau nak comparekan gambar, memang sangat-sangat jauh beza. Sekarang ni sangat teruk lah, dan menjadi kebimbangan kami lah. Pengembara yang pergi ke sini menjadi kebimbangan kita, sebab pencarian ni agak-agak sangat serius lah. Okey, kita akan sentuh juga nanti tentang pelayaran Climate Force 2041. Itu juga sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Tapi mungkin Profesor Datuk Dr. Azizan, sesuatu yang penting dan menarik juga kalau kita dengar apa yang dibincangkan ataupun dibangkitkan dalam persidangan PBB. Dikatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga akan membangkitkan tentang isu climate change ini dan kesan dan juga impaknya kepada negara-negara secara global. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini akan mendapat reaksi dan juga tindakan yang tegas daripada PBB dan juga negara-negara lain? Kita kena lihat daripada perspektif. Pertamanya perspektif daripada segi mitigation, dan satu lagi perspektif daripada segi adaptasi. Dari segi mitigation, kalaulah kita punya emission boleh dikatakan sikit, kalau banding dengan US, banding dengan Eropah, banding dengan China dan India, all this country about 20%. Jadi kesan daripada, kalaulah sekarang ni pun kalau kita ada zero net carbon, kesan kita kepada global budget adalah kecil. Tetapi kita daripada segi adaptation, di situ kita terkesan, baik, kerana kalau ada kenaikan paras laut, ataupun ada satu lagi yang kita jarang bincang, ialah intrusion of salt, maknanya air masin tu masuk ke dalam. Okey, ini telah dihadapi. Kalau kita baca surat khabar, ada sekali tu Sungai Kelantan ni, dia punya sauk dia tu dimasuk oleh air masin. Muar pun ada masalah. Johor, Sungai Johor ada masalah, tapi apa yang dibuat Singapore bina barrage, kerana dia pun nak ambil daripada situ kan. Dan kalau saya Sungai Muda pun tak ada barrage, maknanya tak bagi air masin masuk. Jadi
dia kesannya ialah kesannya sudah ada. Kerana bila sauk tu dimasuk oleh air masin, airnya dipayau, jadi kita kena fikir macam mana nak membuat dia tak payau balik. Dan ini adalah satu yang dihadapi di Terengganu dan juga di Kelantan dan juga di Muar. Jadi kesan daripada kenaikan paras laut ni bukan hanya kenaikan paras laut, tapi ada kesan sampingan dia. Baik, having said that, kita juga kena lihat daripada segi ASEAN as overall. Okey, negara manakah yang paling terjejas? Okey, Filipin. Dia kerana dia hurricane, dia ada banyak isu dan jadi dia terjejas. Vietnam dia terjejas. Thailand juga di antara 3 negara yang di antara ASEAN yang kategori terjejasnya banyak. Yang paling besar sekali ialah Filipin. Jadi Malaysia, I think Malaysia will be in the last 4 of the ASEAN country daripada terjejas. Dan kita fokus balik, kalau di Malaysia pula, negeri mana yang teruk? Kelantan, Terengganu, oleh kerana mereka hadapi banjir, kerap dan sebagainya. Jadi mengapa saya bangkitkan ini ialah duit kita bukan banyak, dan untuk menebati masalah ini kita perlu fokus kepada di mana prioritize, di mana prioritinya tinggi, di mana dia punya kesannya besar. Jadi untuk kita kena lihat East Coast especially, Kelantan khasnya, dan mungkin Terengganu dan Pahang, di mana mereka memang lebih terjejas jika dibandingkan dengan West Coast. Jadi kalau kita pergi ke pantai timur sekarang, kita dapati hakisan pantai agak tinggi dan sebagainya. Jadi pada saya, apa yang saya kata, duit kita terhad, kita kena fokus. Tapi kalau dari segi ASEAN, kita nombor 5 ke, bukanlah kita Brunei nombor yang kurang terjejas. Brunei, lepas Timor Leste, Laos, baru kita. Bawah tu yang paling terjejas sekali dalam climate change ialah Filipin. Jadi perspektif kita kena ada lah. Balik kepada jangan ikut. Okey, Bang Kadi, sebenarnya Datuk dia suka guna istilah tu. Okey, tak apa. Kita harap apa dia Datuk Sharifah boleh sabar sekejap. Kita kena buat decision evidence based. Saya seorang saintis. Maknanya evidence tu ada, kita kaji. Lepas tu kita fokus. Baik. Berkait dengan Antarctic ice melt yang menjadi masalah besar yang dikaji oleh saintis, kerana saya saintis Antarctic, ialah the West Antarctic ice field. The West Antarctic ice field ni berada di barat Antartika, berbanding dengan the East Antarctica punya ice field. The West Antarctic ice field ni memang menjadi satu kajian besar kerana dia adalah satu ice shelf, yang berada di atas laut, dan laut di kawasan Southern Ocean di sini sedang memanas, jadi dia dihakis daripada bawah. Dan dia dengan itu dia masalah dia anchoring dia tu macam mana. Kalau dia sekarang ni dia ada anchor, jadi kalau anchor dia hilang di laut, dia akan terus turun dengan lebih cepat lagi. Kalaulah West Antarctic ice shield ini melt, then kita bercakap tentang 4 meter. Tetapi 2022 ada satu scientific expedition yang akan dibuat untuk drill, untuk cari ni, kerana setakat ini tak ada unequivocal evidence bahawa the ice shelf is really accelerating. Dia pun duk cari. Dia pun rasa ada. Dia duk cari evidence-nya, tapi setakat ini tak dapat lagi. Secara equivocal, maknanya secara jitu, saintis percaya bahawa ini akan terjadi. Jadi dia duk kaji lah.
Dan kajian itu masih diteruskan sebenarnya. 2022 baru ni. Dia baru bina. Because I'm also involved in SCAR, Scientific Committee Antarctic Research. Baik, nanti kita kongsi lagi pandangan Datuk dalam isu ini. Tapi mungkin Dr. Sharifah, sesuatu yang menarik jugalah, saya difahamkan bahawa Dr. Sharifah juga akan menjadi tetamu dalam pelayaran Climate Force 2041 ya. Tadi pun Datuk Sharifah, Dr. Sharifah sebut juga. Apakah yang dapat kita fahami sebenarnya? Kerana penekanan akan diberikan dua istilah yang disebut di sini, iaitu tentang climate force dan juga climate change 2041 itu. Apa-apa yang dilihat sebenarnya? Okey, sebenarnya saya dah pergi dah pun. Pada tahun lepas. Okey, sebab saja PKP dah lift up, so kita dah boleh bergerak. So saya dah pergi. Itu yang saya gambar-gambar tadi yang saya tunjukkan tu adalah hasil daripada penggemaran saya. Dan kami memang pergi ke kawasan West Antarctica yang macam Datuk cakap tadi. Memang di situ memang terlalu banyak, yang macam tengok dalam gambar, memang terlalu banyaklah ais yang yang sudah collapse dan sebagainya. Dan apa yang menarik kalau tengok gambar saya sekarang ini, di sana ada sebuah volcano. Okay. So yang menjadi perhatian kami juga, yang hadir sebenarnya dalam kapal ni ada 176 orang peserta dari seluruh dunia, daripada lebih kurang 38 buah negara lah. Dan kami diberikan perhatian ini adalah hari terakhir kami dibawa pergi ke lokasi ini. Dan yang sedihnya, memang kata kalau nak air sudah panas, memang di tepi pantainya air dia dah suam. Air dia dah suam sebab volcano ni sudah aktif. So I mean Deception. Yeah. Deception Island. You went to Deception Island ke? Ya, semua kita pergi. Deception Island. Saya sampai lah. Kita ada lebih kurang 12 hari dan kita pergi ke, orang kata kalau nak senang cakap, kalau tengok peta Antartika tu dia ada macam ekor dia. Kita pergi sepanjang pantai tu, sepanjang keseluruhan Antartika yang macam ekor tu saja. Okey, dan di situlah kita tengok setiap hari, kita nampak betapa banyaknya lokasi-lokasi yang iceberg memang collapse lah, banyak. Dan hari terakhir tu kita singgah ke kawasan volcano ni. Yang kita bimbang adalah kalau tengok gambar tadi memang dah tak ada snow langsung di atas tu. Dan yang kita nampak tu adalah kesan-kesan lava yang lama. Dan gunung berapi ini pernah meletup 1000 tahun yang lalu. Dan dibimbangi sekarang ni dia sudah activate balik. So di sinilah kita nak berikan kesedaran pada masyarakat tentang apa akan berlaku akan datang. So kita tak naklah dia activate dan menimbulkan masalah yang besar nanti kan. Sharifah, you pergi kat Deception Island. That's the place. Deception Island, there's the Spanish punya station there. Kat Deception Island, we all went with Tun pun kat Deception Island. Deception Island when we went in 2022 memang tak ada snow pun. Daripada apa yang disebut oleh Dr. Sharifah tadi, Datuk, daripada apa yang sedang berlaku sekarang ini, tadi pun Datuk sentuh tentang apa yang perlu kita fikirkan, apa yang perlu kita lakukan. Agaknya langkah yang perlu dilakukan oleh negara kita sekarang ini apa sebenarnya tu? Untuk buat apa? Untuk cuba mengatasi ataupun menghadapi situasi yang ada sekarang ini. You mean dari segi perubahan iklim itu sendiri? Banyak masalah yang kita hadapi, dan kadang-kadang masalah ini berangkai. Sebagai contoh, California telah menyatakan bahawa because isu yang paling penting ialah apa yang dikatakan fossil fuel addiction, iaitu ketagihan kita kepada bahan api fosil. Bila kita bakar bahan api fosil, kita akan hasilkan carbon dioxide. Dan kita duduk bakar fosil ni semenjak 19 century, dan kadar kenaikan carbon dioxide telah meningkat daripada 250 kepada 400 dah sekarang. Itu yang menjadikan global warming. Jadi negara-negara barat dan juga China, mereka telah mengadakan apa yang dikatakan renewable energy. Mereka telah mengadakan cuba mengurangkan penggunaan fossil fuel, khasnya untuk transport, di mana mereka menggunakan merangsangkan pembinaan EV. Baik. Jadi masalahnya ini bukan bermakna bahawa kita tidak akan menggunakan petrol lagi. Kerana petrol ni digunakan untuk plastik ni, semua ni adalah hasil daripada petrol. So
ini hanya untuk tidak menggunakan petrol untuk pembakaran. Kerana bila kita bakar petrol, kita bakar bahan api fosil, kita akan hasilkan carbon dioxide. Okey. Jadi mengapa saya kata merangkai? Kalau California atau Western Europe kata by 2020 atau by 2040 kami tidak akan lagi kamu tidak boleh mengeksportkan lagi kereta yang menggunakan fossil fuel ke dalam negara kami. Kita sebagai pembuat proton ke jili ke apa dan sebagainya, di mana kita nak jual kita punya proton dan jadi ini adalah kaitan-kaitan di mana kita sebagai negara trading perlu peka tentang apa yang ada di luar kita. Jadi ini adalah kaitan-kaitan rentetan daripada status kita. Selain daripada itu, dengan peperangan di Ukraine pula kita tahu ada security, ada food change problem di mana kita ada change of supply. Jadi jangan ingat bahawa katalah Thailand kena terkesan dengan climate change, kita tidak terkesan kerana mungkin dia akan stop import beras, kita ada bermasalah. Jadi inilah mengapa rentetan. Jadi apa yang saya nak katakan, kalaulah kita ikut Malaysia sebagai satu negeri, kita agak selesa daripada kesan climate change. Agak selesa. Ya, bukannya kita genting. Kita bukan Filipin, kita bukan Vietnam. Tetapi kita tidak orang kata terasing daripada apa yang akan terjadi di sekeliling kita. Jadi kita kena peka. Okey. Baik, cuma masalah yang mungkin akan kita kongsikan nanti adalah tentang kesedaran rakyat Malaysia sendiri terhadap masalah ini dan apa langkah yang perlu diambil dan juga difikirkan yang sesuai dalam usaha untuk sekurang-kurangnya menghadapi situasi yang ada sekarang ini. Tapi tak apa, kita akan sembang berkaitan dengan perkara ini kerana kita akan berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang krisis iklim, kesedaran, kerisauan dan tindakan. Baik, ini pun tepat dengan topik yang kita pilih sebenarnya Dr. Sharifah, iaitu tentang kesedaran, kerisauan dan juga tindakan. Dari pandangan Dr. Sharifah sendirilah, kesedaran rakyat Malaysia sendiri terhadap isu ataupun masalah ini, apakah mereka memahaminya ataupun mereka melihat ia sebagai satu masalah global dan suka ataupun tak suka, mereka akan menerimanya dengan apa yang sedia ada. Okey, saya rasa kesedaran tu ada. Tetapi kesedaran untuk mengubah cara hidup tu kurang lah lagi, masih kurang sebab kalau kita tengok mereka tahu kesedaran permasalahan global ni, kita dah cakap, kita kata layman word lah bahasa orang biasa ni, kita kata penggunaan plastik, recycle, reuse, reduce, sekarang ni kita gunakan upcycle, dia orang tahu semua tu tapi nak mengaplikasikan tu sangat kurang. So kalau kita tengok orang letakkan tong sampah 3 warna tu, berapa ramai yang betul-betul fokus nak buat elok-elok, dia orang campak segala benda kat situ. Face mask untuk contohnya dah dicakapkan jangan buang, dia anggap benda tu cuma buang sampah, tapi implikasi kepada face mask ni sebab dalam dia ada plastik, dia makan 1000 tahun untuk decompose benda tu kan. Jadi macam contoh lagi, kalau bahasa bulan puasa kita punya food waste, dia ingatlah tak ada apa-apa, buang saja di tong sampah, ikat-ikat plastik buang tong sampah. Tapi di landfill kita apa jadi? Dia akan timbunan food waste tu, apa tindakannya, dari segi saintifik ni akan keluar macam-macam kat situ. Enzim lah, asidik lah dan sebagainya, metin keluar macam-macam. Jadi kesedaran untuk menjaga alam sekitar dari segi jangan buat food waste macam tu, jangan buang sampah, penggunaan plastik, lebih-lebih masa PKP kita order makanan melalui delivery food, Grab, Panda dan sebagainya, semua penggunaan plastik, semua penggunaan masih ada lagi yang menggunakan polistiren walaupun telah kena ban. Yang betul-betul pakai yang sekarang ni biodegradable, okey, alhamdulillah. Tapi yang plastik ni, what happen, plastik is one time use.
lambakan plastik di landfill. Saya pernah sedikit tengok di kawasan landfill. Memang, ya Allah, sanggup menyediakan. Jadi, benda tu jadi longgokan. Dan ini menyusahkan juga untuk sampai bila kita nak buat macam tu. Kita ada macam-macam kaedah untuk galakkan orang supaya tak buang sampah, ikat sampah proper, buat segregation plastik, botol dan sebagainya. Sebahagian buat, tapi sebahagian tidak. Masih berlaku pembakaran sampah, masih berlaku lagi. So, terlalu banyak kalau nak di-spell out lah kan. Jadi saya rasa macam saya sekarang ni, saya sedang buat road tour seluruh Malaysia. Saya pergi ke sekolah-sekolah untuk berikan ceramah tentang climate change ni dan berikan kesedaran serta membuat aktiviti untuk mereka cipta semula, guna kita panggil upscale, upcycle. So masa tu kita berikan kesedaran. Kadang-kadang saya saja je macam interview orang kan, saya kata di YouTube ke, saya kata okay, apa pendapat you tentang climate change, apa yang you faham tentang climate change. Generally kata ramai yang cakap climate change, kita kena buat recycle, reduce, reuse. Okay, tapi bagi mereka yang membaca, rajin membaca dan sebagainya, mereka mula sedar. Dia kata sekarang ni dah ada banyak kesan kepada Malaysia. Sekarang ni keadaan cuaca dah berubah, banyak hujan sekarang ni. Monsun kalau tidak November, Disember saja. Sekarang ni forever. Banjir contoh ni macam Seri Muda Selangor, tak berhenti-henti, asal hujan lebat sikit banjir. Jadi saya kata memang kita ada yang menyalahkan parit tak cukup besar dan sebagainya. Tapi bila kita berikan kesedaran, sekarang ni cuaca akan berubah, kita kena sedar benda ni, kita kena beri kesedaran pada mereka, jangan terlalu selesa. Sebab climate change ini memang akan berlaku dan dia akan semakin teruk. So saya selalu ingatkan generasi akan datang ini, jangan terlalu selesa, kena ada kesedaran. So you have to be, orang kata, ikon untuk organisasi masing-masing untuk bercakap tentang perkara ini. Buat secara serius aktiviti untuk segregatekan sampah dan sebagainya. Buat apa yang perlu, bersihkan, nampak sampah, pick up. Kita buat banyak aktiviti membersihkan sungai, membersihkan tepi pantai dan sebagainya. More activity need to be done. Okay? Kalau kita kata nak cakap pasal carbon footprint, memang kita galakkan orang jangan guna banyak kereta, berbasikal. Kalau ramai-ramai bercakap benda ni boleh berlaku. Tapi masalah itulah, kesedaran tu pada saya tak sampai ke tahap yang kita harapkan. More exposure kena buat. Saya rasa semua level, daripada kementerian sampai kepada even scientist, kita kena bercakap layman word lah, bagi masyarakat faham. Betul. Dalam bahasa yang mudah sebenarnya. Bahasa yang mudah. Saya pun kalau turun ke mana-mana, walaupun kepada syarikat korporat yang panggil saya, industri panggil saya, universiti ke sekolah, saya guna layman word, bagi mereka faham. Okey, ya, mungkin belum sampai ke tahap maksimum di sini, tapi be careful. You have to do something. Jangan besok orang kata dah tergantuk baru nak tengadah, baru nak sibuk, dah kena jadi begini. Dari sekarang tanda-tanda tu semua dah ada. Walaupun negara luar dah kena, janganlah kita ingat benda tu tak sampai kat kita. Imbas-imbas dan gegaran earthquake pun kita dah merasa dah. Kan? Jadi suhu semakin panas. Kita kena pakai protection untuk kita punya skin protection pun. SPF sekarang ni hanya SPF 30. Orang dah pakai SPF 50, SPF 120 dah. Jadi banyak sangat kesedaran tu tak sampai ke tahap yang kita harapkan. Pada saya lah, itu my personal point of view lah. Okay. Bila kita sebut tentang kesedaran, ini pun sesuatu yang penting juga sebenarnya tu ya. Dan kita tahu bahawa komitmen kerajaan kita memperkenalkan apa yang disebut sebagai Matlamat Pembangunan Mampan ataupun SDG. Dan mereka akan mengambil tindakan segera untuk menangani perubahan iklim, kesannya dengan mengawal pengeluaran gas rumah hijau dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini mungkin antara langkah-langkah yang mungkin akan memberikan sedikit kesedaran kepada masyarakat dan rakyat kita? Kenapa ni, Datuk? Saya rasa dalam bidang korporat ada climate change finance dah dia quite aktif. Kita punya school children pun aktif dan sebagainya. Tapi yang pada saya ialah definasi. Satu ialah kita ingin clean environment. Clean environment, kita ingin hidup less waste dan sebagainya. Memang secara indirect dia ada kesan kepada climate change. Tapi climate change ni adalah satu perkara yang telah, orang kata, berada semenjak 1900 lagi. Dan dia memerlukan, orang kata,
satu effort antarabangsa, satu effort regional untuk mengatasinya. Jadi kita kena tengok apa yang kita kena tengok sebagai satu gerombolan ASEAN ke, dia macam transboundary haze, di mana kita kena ada satu policy. Jadi ini adalah di mana nation state bukan lagi sebagai satu aktor yang efektif. Dia memerlukan global punya cooperation untuk kita betul-betul menangani masalahnya. Jadi satu perkara yang pada saya di mana Malaysia boleh dikatakan we can punch above our issue, our weight, our smallness, is because kita ni ada mega bio. Kita adalah warisan mega bio. 70% daripada terumbu karang, daripada spesies terumbu karang di seluruh dunia ada di sini, di Laut Cina Selatan. 70% daripada spesies bio hutan bakau ada di sini. Jadi kita mewarisi satu warisan yang berharga. Jadi penukaran iklim yang akan terjadi, katakanlah di laut dan sebagainya, ataupun di bakau, kawasan bakau dan sebagainya, dia spesies-spesies ini mungkin menjadi refugia kepada penukaran nanti. Kita ada spesies-spesies yang tahan masin lagi, kita ada spesies-spesies yang tahan suhu lagi. Semua ni ada di kita, kerana kita adalah, kita mewarisi semua ni. Jadi inilah apa yang dikatakan refugia. Maknanya bila satu, katalah suhu di lautan kita menjadi lebih panas, jadi coral ni ataupun bakau ni lah yang akan replace yang tak boleh hidup ni. Dan jadi itulah apa yang dikatakan refugia. Jadi kita ni kawasan refugia. Kita lah di mana diaspora akan terjadi. Okey. Jadi pada saya, untuk Malaysia, debate climate change mesti dikaitkan dengan debate biodiversity. Pada saya itu adalah itu akan menyebabkan kita mustahak kepada dunia. Apakah tumpuan pada pandangan doktor sendiri, tumpuan kerajaan sendiri terhadap memperbaiki dan juga menyedarkan rakyat tentang apa yang sedang kita hadapi ketika ini bila kita bercakap tentang krisis iklim ini? Apakah sudah mencukupi ataupun lebih memerlukan lagi input-input yang bersesuaian dengan kedudukan rakyat kita? Saya rasa perlu lebih banyak lagi aktiviti bersepadu yang perlu dibuat. Tak semestinya pada satu kementerian saja, Kementerian Alam Sekitar saja. Saya rasa boleh join force dengan kementerian-kementerian yang lain. Contohnya mungkin boleh tambahkan satu silibus tentang climate change khusus di sekolah. Kalau kita dah kurangkan macam physical education punya aktiviti sebab cuaca makin panas dan tak digalakkan sangat expose dekat luar, boleh digantikan dengan satu silibus atau adakan satu topik setiap minggu untuk belajar tentang ini, efek ini, kesan ini. Malah di universiti juga. Kalau macam kita masuk universiti dulu, ada satu certain topik yang kita ada, macam saya difahamkan kebanyakan universiti ada program topik ETR, entrepreneurship. Okey, sebab nak menggalakkan mahasiswa supaya lepas ni tak payah bekerja ke tak dapat kerja, boleh berdikari menjadi usahawan. Saya rasa mungkin boleh ditambahkanlah salah satu elective paper untuk masukkan topik on climate change supaya pendekatan tu lebih banyak dan mereka boleh, sebab climate change ini selain kadang kita kata benda ni boleh mendatangkan musibah bila dah jadi semakin teruk, tapi dalam masa yang sama jika kita kreatif, kita upcyclekan bahan buangan ini, dia juga boleh menjadi satu projek entrepreneurship juga. Boleh mendatangkan hasil pendapatan. Macam contoh, macam aktiviti yang saya terlibat dengan beberapa NGO. Contohnya saya banyak buat pergi ke Langkawi baru ni. Kita nak mengingatkan mereka di sana supaya selamatkan Gunung Raya, selamatkan banyaklah daripada pencemaran dan sebagainya. Kita bekerjasama di mana saya sendiri buat sama dengan NGO saya, kita buat program upcycle sebab plastik banyak sangat bersepah. Menggunakan upcycle ini sehingga menjadi wallet. Boleh simpan duit, kita jadi juga A4 paper folder, file, handbag daripada plastik sampah. So benda yang senang, daripada berterabur, kutip saja. Dan sehingga saya difaham, saya tak boleh sebut nama syarikat yang dah sampai nak belikan produk ini untuk dikomersialkan. Jadi banyak benda yang kita boleh buat. Dan saya tengok, kalau kita tengok di social media sekarang, begitu ramai orang yang menggunakan peluang-peluang menggunakan produk-produk upcycle untuk dijadikan satu bahan yang boleh mendatangkan income.
okey, daripada kontainer-kontainer minyak, kontainer-kontainer sabun, mereka boleh gubah menjadi macam-macam. Kita digalakkan menggunakan ini. Jadi kita kena tengok perspektif from my personal point of view lah. Si kerajaan boleh mempelbagaikan lagi cara, membuka mungkin satu industri untuk belia-belia menjadi usahawan, untuk fokuskan kepada penggunaan produk-produk upcycle ini, jadikan dia komersial, bagikan insentif untuk mereka fokus ke arah bisnes yang ini. But this is untapped punya bisnes yang tak ramai orang buat. So itu satu kaedah yang boleh mengurangkan daripada sampah boleh jadi hasil yang sangat bagus. Jadi macam contoh tayar yang terbuang, saya pernah pergi lautan ke Indonesia, mereka sangat kreatif menggunakan tayar-tayar dijadikan tong sampah yang sangat lawak. Macam kita buat biasa, buat gubahan tepi jalan, tanam, mereka buat gubahan, tapi kerjasama dengan contoh kalau kita di sini PBT, mereka beli, majlis bandaran mereka beli dan jadikan tong sampah sekitar bandar tu. This is satu contoh yang kita boleh buat. Sebenarnya banyak. So integrated, orang kata integrated collaboration. Dan menjadikan ni satu benda yang kadang-kadang kita kena buat kempen, kita kena buat satu kempen kesedaran bahawa semua orang bercakap benda yang sama. Kita kena wawarkan semua orang bercakap tentang climate change. Jadi benda ni akan jadi bualan-bualan, lama-lama dia akan jadi perubahan minda, dan akhirnya akan menjadi perubahan attitude dan kefahaman untuk buat lebih baik untuk masa depan. Kalau kita tak ada, generasi akan datang. Because kita punya ozon pun makin banyak bocor. So heat akan berlaku juga, heat wave. So kita daripada sekarang, kita tak boleh nak nak stopkan climate change. Dia akan berlaku. Dia akan terus berlaku. Sebab kita boleh slow down lah. Dan kalau kita kata okey, alah kita buat sikit, orang lain buat nanti sama juga, this attitude kena ubah. Walaupun you seorang buat, walaupun saya seorang buat, lama-lama kita nak galak, ramai-ramai buat, akhirnya berjadi juga. Daripada langsung semua orang tak buat. Okey, menarik. Dan ini juga berkaitan dengan tindakan daripada pihak kerajaan juga lah. Tadi pun Datuk sentuh tentang Megabio. Itu pun satu isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya tu ya. Datuk juga ada menyebut juga bahawa Malaysia boleh mencapai zero emission, tapi sumbangan kita ke bajet CO2 global itu tidaklah besar berbanding dengan India dan juga China. Jadi mungkin dan US dan juga Eropah. Mungkin Datuk boleh sentuh tentang isu ni. Nak sentuh macam mana, dia isu ni adalah isu global, di mana kami, saya adalah ketua domain pendidikan untuk KPT di dalam bidang environment dan climate change. Jadi banyak kita tengok macam mana nak gunakan semula oil palm, nak guna biogas, nak guna hidrogen. Kita memang penyidik-penyidik kita sedang menerokai alternative fuel. Satu daripada alternative fuel yang paling disukai tapi belum lagi dicerobori dengan besar ialah hidrogen. Kerana hidrogen dia punya end product dia adalah air. You bakar hidrogen, you dapat air, tak ada masalah lah. Kalau banding dengan sekarang ni, you bakar carbon, you dapat carbon dioxide. Jadi alternatif ini sedang dibuat dan sedang dikaji. Tapi satu perkara lah, kerana saya dalam debate ni dah lama sangat dah. Apakah perbezaan di antara climate change dan environment? Environmental issue, environmental degradation. Environmental degradation ialah satu benda yang terjadi sekarang ni. Sekarang ni macam apa yang jadi kat Kampung Ibui. You pergi botakkan bukit Gunung Inas, you ada landslide, lepas tu you ada headwater, you ada habis titi dihanyut oleh debris puing, flow puing. Itu ialah masalah environment, bukannya masalah climate change. Jadi kita satu dalam debate yang saya patut peka apakah debate yang berkait dengan climate change, apakah debate yang berkait dengan environment. Dua-dua ada interaksi, kerana clean environment contribute to a better climate change. Tapi yang satu perkara yang kita tidak sebut ialah resilient, ketahanan. Kita ingin bina satu masyarakat yang tahan kepada perubahan iklim. Okey, maknanya risiko kalau ada perubahan iklim, katalah sebagai contoh ya, ada salt water intrusion ya, kat Dungun apa semua dah masuk lebih kurang 10 km ke dalam. Jadi ataupun katalah ada salt water intrusion dekat Ian.
air masin masuk ke dalam bendang dekat Ian. Jadi kita telah memberi dana untuk universiti mencari jenis-jenis padi yang boleh tahan supaya dia resilient. Jadi satu perkara yang kita tidak bercakap ialah macam mana kita nak bina satu masyarakat yang resilient kepada perubahan iklim. Dia berlain, resilient kepada environment lain. Itu environmental degradation ni, kalau you pergi tebang pokok ke, you pergi buang 2-3 sampah ke dalam Sungai Kelang, that's an environmental pollution. Itu immediate, dia punya kesan dia. Climate change, dia punya kesan dia tak immediate, dia lambat. Okey, kita nak sambung lagi, tapi kita diarah untuk berehat sekali lagi, Datuk dan juga Doktor, ya. Tetapi kembali nanti mungkin masa semakin suntuk, tapi insya-Allah mungkin ada lagi masa sebenarnya untuk kita sembang-sembang untuk beberapa lagi isu berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Apapun kita berehat buat seketika, kembali nanti kita hampir-hampir di penghujung ruang bicara sebenarnya. Kita rehat buat kali terakhir. Kalau dalam tu. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak masa lagi yang tinggal. Tapi saya tertarik hati jugalah. Saya nak dapat pandangan Datuk dan juga pandangan Dr. Sharifah jugalah. Target yang diletakkan berkaitan bila kita bercakap tentang krisis iklim ini sendiri. Tahun 2041 ya menjadi target. Kenapa tu? Apakah yang akan berlaku, dijangka akan berlaku pada tahun itu tu? Okey. Pada semasa kita memulakan question Antartika 1982. Semasa itu kita dah habis UNCLOS ya. Lepas tu Tun Mahathir lepas habis UNCLOS, dia tahu bahawa di Antartik mereka sedang membuat convention untuk melombong di Antartik. Dan di situlah dia menyatakan bahawa apa-apa orang kata laba yang didapat dari pembangunan patutnya setengahnya patut diberi kepada dunia sejagat. Dan di situlah kita mula melihat question of Antartika 1982. Jadi apa yang terjadi selepas negotiation dan sebagainya, I think 1 or 2 years sebelum 1991, Australia dan Perancis tak sokong convention tersebut. Lepas tu timbullah apa yang dikatakan Madrid Protocol on Environmental Protection that was done in 1991. So Madrid Protocol ini akan direview ya, pada 50 tahun. Itulah yang pentingnya 2041. Kerana Madrid Protocol adalah satu protokol yang memang ketat, yang menjaga supaya Antartika ini dalam keadaan pristine. Itu yang pentingnya mengapa 2041 yang dibuat oleh Robert Swan. Okay. Mengapa? Kerana Madrid Protocol akan direview. Tapi saya memang dah di Antartik dengan ATCM semua. I don't see any way in which the community is going to change the Madrid Protocol. So I can assure Robert that may not happen. I mean, as a person who attended ATCM, the mood in the ATCM country is not there. Datuk, apa ni Doktor? Mungkin saya ada sebenarnya macam ni. tersebut. Okey, dalam perjuangan Antartika ni kita ada banyak grup yang buat scientific, saintis, mereka membuat kajian. Macam kami ni pengembara, kita jalan di situ dan melihat sendiri keadaan secara atas dia dan lihat sendiri. Macam Robert Swan juga dengan saya sama je, kami dah mengembara di Kutub Utara, Kutub Selatan dan sebagainya. Robert Swan pun dah berjalan 3,600 km dalam bumi Antartika itu sendiri. So apa yang orang yang macam kami ini buat adalah untuk memberikan kesedaran. Ya, secara saintifik kita tidak menafikan. So kita saintis akan menyatakan pelbagai kaedah, cara kajian mereka dan sebagainya. Okey, bagi kami, okey, kita tak bercakap secara saintifik dan saintis macam tu, tapi kami beri kesedaran direct
apa yang kami nampak, kita beritahu, okay, come on, kita kena ada kesedaran. So macam kami yang 173 orang, yang 75 orang yang balik batch yang tahun ini, tahun lepas pergi, apa yang kami buat lah, kami jadi aktivis untuk berikan kesedaran tentang climate change. Okay, yes, betul, kita sedangkan tentang environment punya isu. Orang buang sampah macam Datuk cakap, yes, that is environment punya isu. Tapi itu memberi kesan kepada climate change. Okay, that's why kita namakan Climate Force 2041. So Robert Swan punya mission ke arah 41 tu kita namakan dia Climate Force. Kita tak cakap climate change, Climate Force. So bila kami balik, kami akan buat this enforcement secara kami sendiri, sebagai masing-masing lah sebagai ikon. Kita buat pelbagai aktiviti. Salah seorang yang saya tertarik, rakan saya daripada India yang selepas balik macam saya buat road tour, beri kesedaran ke sekolah, dan dia daripada India ni, sebab ramai datang daripada India, 22 orang. So apa dia buat ialah dia menaiki kereta biodiesel. Dia go round India sambil dia stop dan dia gunakan kereta biodiesel dan dia beri promotion tentang benda ni. So this is very positive impact jugalah, dan ramai orang tengok, dan budak semua sekolah, industri, kementerian bila pergi di semua. So kami yang balik ni, setiap satu batch yang pergi balik, kita buat ikut platform kita. Ada yang organize seminar, ada banyak kita buat talk dan kita show gambar-gambar kita dapat, just to create awareness dan kesedaran tentang how important to jaga the environment. Betul. In order to prevent from climate change getting worse and worse. Sebab kita tak boleh buat, memang is global. Tapi we do our part. That's apa yang kita buat sekarang. Yang lain itu kita serah kepada saintis macam Datuk. Itulah dia, saintis nak buat research sana, silakan. Tapi kita straight direct to the point, kita cakap supaya rakyat faham bahasa kita, terangkan keadaan dan mereka nampak, oh wow, this is something we need to do. Okey. Menarik. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Sharifah Mazlina. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Azizan. Sayang sekali masa begitu suntuk sebenarnya, tetapi banyak lagi persoalan yang mungkin dapat kita kongsikan di masa-masa yang akan datang. Apapun, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.